sudut pandang saya untuk kesekian kalinya, dan pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh pelajar-pelajar yang mengambil keputusan peperiksaan SPM mereka pada hari ini, dan juga tahniah kepada seluruh pelajar yang berjumlah 9,600 lebih yang memperolehi keputusan 9A dalam semua mata pelajaran. Maksud saya yang memperolehi semua A dalam mata pelajaran yang mereka ambil. Persoalannya kini ialah ke mana arahnya pelajar-pelajar yang cemerlang ini. Setiap tahun kita melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang, straight A dan sebagainya. Ada yang straight A plus dan sebagainya. Tetapi persoalannya, adakah kita bakal ataupun adakah kita mampu untuk mengeluarkan saintis-saintis yang hebat yang boleh membantu negara kita, membangunkan negara kita. Persoalannya bagi saya ialah kita boleh melahirkan saintis-saintis tersebut, tetapi adakah negara memperuntukkan R&D, bajet untuk R&D yang besar? Itu persoalannya. Jadi akhirnya oleh kerana kita tidak memperuntukkan bajet yang besar untuk R&D, jadi saintis-saintis ini tidak dapat melakukan ataupun melaksanakan kajian research and development secara fokus, dan akhirnya mereka tidak dapat berkecimpung dalam dunia R&D ini secara fokus kerana bajet yang kurang, peluang untuk mendapat pekerjaan dalam R&D ini yang kurang. Jadi ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan jika sekiranya kita ingin melahirkan negara kita sebuah negara yang pesat membangun, negara yang canggih dari segi teknologinya. Satu perkara lagi yang saya rasa penting apabila kita dapat mengeluarkan pelajar-pelajar yang hebat, yang cerdik, yang cerdas ini, yang berjaya mendapatkan keputusan semua A dalam mata pelajaran ini, saya yakin bahawa kita sebagai kerajaan mesti ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan ataupun suatu badan yang berautoriti, bagi saya adalah penting untuk kita channelkan pelajar-pelajar ini, pelajar-pelajar yang hebat ini, kita channelkan dan kita bentuk mereka supaya mereka ini menjadi ataupun mengambil kursus-kursus yang mampu untuk membantu membangunkan negara. Kerana mereka ini adalah pelajar-pelajar yang cerdas, sudah tentu kita ingin channelkan mereka ini ke bahagian mana. Contohnya kalau kita kekurangan dari segi saintis pertanian umpamanya, mengapa tidak kita mengambil sejumlah pelajar-pelajar yang hebat ini untuk mengambil kursus pertanian dan menjadi saintis pertanian. Barulah kita dapat membangunkan ilmu pertanian ini standing dengan Thailand. Sebagai contoh, mungkin Thailand berjaya mengeluarkan mangga yang hebat, menjadikan padi mereka mungkin 4 kali setahun, 5 kali setahun, oleh kerana mereka mempunyai saintis pertanian ataupun mempunyai R&D pertanian. Isunya sekarang ini ialah pelajar-pelajar yang cerdik ini, yang hebat ini, mereka tidak memandang pertanian itu sebagai suatu kursus yang mereka nak ambil, kerana pada mereka, pelajar-pelajar yang hebat ini, sudah tentu mereka terbayang untuk menjadi doktor. Mereka ingin mengambil jurusan medicine, kedoktoran. Mereka mungkin nak ambil bidang kejuruteraan, mereka nak ambil bidang pergigian, farmasi, teknologi dan sebagainya. Tapi mereka tidak nampak pertanian itu sebagai keperluan kepada negara. Itu sebab bagi saya, negara ataupun jabatan yang berkaitan mesti mengambil sejumlah pelajar-pelajar yang hebat ini untuk kita fokuskan mereka ini, channelkan mereka ini kepada bidang-bidang yang memerlukan kepakaran atau memerlukan kecerdikan mereka. Contohnya bidang pertanian. Sampai bila negara kita ingin ketinggalan berbanding dengan negara-negara luar? Singapura, Vietnam, Thailand. Isunya ialah kerana pelajar-pelajar yang cerdas ini tidak diambil untuk mengambil disiplin tertentu. Contohnya disiplin pertanian, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ataupun disiplin
penternakan, supaya kita dapat menghasilkan saintis-saintis ataupun mereka yang mahir di dalam bidang pertanian, bidang penternakan. Dan akhirnya oleh kerana kita tidak menchannelkan mereka ini kepada bidang-bidang tertentu itu, akhirnya pelajar-pelajar yang mengambil bidang pertanian, yang mengambil bidang-bidang yang lain ini pelajar-pelajar yang tidak cerdas, tidak hebat. Jadi mereka ini tidak dapat menjadi saintis pertanian, ataupun kita tidak dapat melahirkan graduan-graduan pertanian yang hebat. Oleh kerana mereka yang cerdas ini, yang cerdik ini, ambil medik, ambil kejuruteraan, ambil kos-kos yang hebat-hebat ataupun yang mereka fikir glamour dan sebagainya. Sedangkan negara memerlukan mereka yang mahir dalam bidang pertanian, mereka yang ada ilmu saintis dalam bidang peternakan. Jadi ini yang saya ingin cadangkan kepada kerajaan, supaya sejumlah pelajar yang hebat ini dichannelkan kepada disiplin-disiplin di mana negara kita memerlukan mereka yang hebat. Macam saya kata tadi, disiplin pertanian, disiplin peternakan dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak menguruskan pelajar-pelajar yang hebat ini untuk ambil bidang-bidang yang tertentu, mereka akan ikut mereka sendiri. Jadi bagaimana nak menarik minat mereka ini supaya mengambil bidang itu? Sudah tentu kita kena memberikan insentif. Mungkin beasiswanya lebih tinggi daripada beasiswa medik umpamanya, barulah mereka minat. Ataupun kita kata jaminan pekerjaan, jaminan masa depan, barulah kita boleh convince mereka ini mengambil bidang-bidang tersebut. Jadi ini perlu difikirkan oleh kerajaan, oleh jabatan-jabatan tertentu, bagi memastikan negara mempunyai saintis-saintis dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Contohnya kita masih ke belakang, kita masih tidak dapat menyediakan food security, keselamatan makanan. Food security kita jauh ketinggalan kerana kita tak dapat menghasilkan barang makanan tempatan kerana teknologi kita terkebelakang. Mungkin kita tidak ada R&D dari segi pertanian, dari segi penanaman padi dan sebagainya. Maka inilah masanya untuk kerajaan membentuk pelajar-pelajar yang hebat ini untuk membantu negara menghasilkan produktiviti pertanian, produktiviti padi, produktiviti apa sajalah makanan peternakan dioptimumkan dengan bantuan pelajar-pelajar ataupun saintis-saintis hebat ini. Jadi ini yang saya cadangkan supaya kerajaan serius memikirkan perkara ini. Kita channelkan pelajar-pelajar yang hebat ini kepada ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin yang boleh membantu negara dari segi pengeluaran makanan, dari segi meningkatkan hasil pertanian dan sebagainya. Kalau kita mengulangi kesilapan lama, iaitu kita tidak ada perancangan khusus untuk pelajar-pelajar yang hebat ini ambil disiplin pengajian tertentu, maka kita akan kehilangan peluang. Maka kita akan kehilangan pelajar-pelajar yang cerdas, yang cerdik ini yang sepatutnya membantu negara. Bukan ilmu perubatan itu tidak penting, bukan ilmu kejuruteraan itu tidak penting, tetapi kita mesti memikirkan disiplin-disiplin lain yang boleh membantu negara. Kerana negara sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup meruncing dari segi food security. Kita mesti hasilkan barang makanan kita sendiri. Bagaimana untuk menghasilkannya? Kita mesti meningkatkan produktiviti. Bagaimana nak tingkatkan produktiviti? Kita mesti meningkatkan keluasan ladang, mesti meningkatkan hasilnya, mesti mempunyai human resource yang boleh membantu meningkatkan produktiviti dari segi produktiviti itu sendiri dan dari segi teknologinya, supaya kita dapat dengan keluasan sawah yang sebanyak itu, tapi kita dapat tingkatkan hasil dengan adanya saintis-saintis ini. Maksudnya kita boleh meningkatkan bilangan penanaman satu musim, meningkatkan hasil buahnya ataupun padinya, hasil pertanian, hasil dagingnya dan sebagainya. Jadi kita jangan ulang balik. Kita berbangga dengan ramai pelajar yang hebat, tetapi kita tidak dapat menguruskan modal insan yang hebat ini untuk membantu negara.
dari segi apa yang saya katakan tadi, dari segi food security, dari segi R&D dan sebagainya. Jadi perkara ini perkara yang serius. Sebenarnya kita tidak ketinggalan dari segi mempunyai rakyat yang cerdik. Kita tidak terkebelakang dari negara lain, kerana kita tahu bahawa rakyat kita, anak-anak kita makin sehari makin cerdik, makin sehari makin pintar. Jadi kepintaran itu mesti kita natijahkan ataupun kita pastikan kepintaran itu dapat menyumbangkan kepada pembangunan negara, kepada keselamatan makanan negara, kepada pengeluaran produktiviti negara dan sebagainya. Ini perkara yang penting yang saya fikirkan perlu diambil perhatian oleh kerajaan. Perkara seterusnya yang saya ingin bincangkan tentang apabila kita setiap tahun kita akan mendapat ataupun menerima keputusan peperiksaan besar kita ini, antaranya keputusan peperiksaan SPM ini. Perkara kedua yang saya ingin relatekan atau hubung kaitkan dengan keputusan yang SPM, di mana 9,600 lebih yang dapat semua A dalam semua subjek. Apa yang saya ingin saya kaitkan di sinilah mentality. Okay, mentality. Mungkin kita mempunyai pelajar-pelajar yang hebat yang dapat keputusan yang baik. Sekarang ini peratusan yang dapat kelulusan pun makin meningkat. Persoalan sekarang inilah, mampukah kita melahirkan pelajar yang berintegriti, ya? Mereka mempunyai otak yang hebat, cerdas, tapi integritinya dari segi minda mereka, apakah mereka faham tentang kejijikan rasuah, salahnya penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Ini perkara yang penting. Kita boleh melahirkan pelajar yang hebat dari segi akademik, tetapi persoalannya apakah kita dapat melahirkan pelajar ataupun rakyat kita yang boleh membezakan antara rasuah dan perkara-perkara yang lain. Kerana pembinaan tamadun ataupun sesuatu tamadun negara itu ataupun sesuatu kehebatan sesuatu negara itu ialah mereka dapat menghasilkan rakyat yang berintegriti, rakyat yang benci rasuah, rakyat yang tahu apa itu rasuah, dan rakyat yang jijik kepada rasuah. Kerana rasuah ini merupakan suatu isu ataupun suatu perkara yang sangat penting dalam pembinaan sesebuah tamadun. Tamadun itu akan runtuh atau negara itu akan runtuh kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang suka kepada rasuah, pemimpin yang mengamalkan rasuah. Dan satu lagi, negara ataupun tamadun juga akan runtuh kalau rakyatnya tidak membenci rasuah. Contohnya apabila saya bagi contoh, apabila sesuatu perkara yang melibatkan pemilihan pemimpin umpamanya, ataupun pilihan raya umpamanya, apakah mereka meletakkan pemimpin yang berintegriti itu sebagai asas utama untuk mereka memilih? Kenapa yang saya nyatakan di sini ialah, walaupun sekarang ini kita sudah di tahun 2022 ini, tetapi apa yang saya lihat, mentaliti rakyat ini tak jauh berbeza dengan tahun 80-an, 90-an dahulu. Kerana kita tak boleh nak nafi, mungkin ketika pilihan raya memang tak ada yang ditangkap kerana memberikan beri 100-200 kepada pengundi. Tetapi perkara itu berlaku dan ianya diceritakan sendiri oleh pengundi-pengundi ini. Dia kata bahawa saya dapat RM100, saya dapat RM200. Dan ialah biasalah bila pengundi ataupun orang kita ni, terutamanya orang Melayu, bila dah termakan budi, mereka akan dah ambil duit, mereka akan undi orang yang beri itu. Jadi persoalan di sini ialah kita tahu bahawa taraf pendidikan di negara kita ini telah meningkat berbanding dengan 30 tahun dan 40 tahun dulu, berbanding ketika saya berumur 15 tahun dulu. Tetapi isunya ialah, nampaknya lepas 30 tahun, lepas 40 tahun pun, kita lihat rakyat kita ini masih tidak berubah.
walaupun mereka ada pendidikan, tetapi dapat 100, dapat 200, mereka rasakan perkara itu adalah perkara yang ataupun pemberian itu adalah pemberian yang menyebabkan mereka mengundi mereka yang memberi itu. Jadi maksudnya mereka tidak melihat bahawa orang yang beri 100 dan 200 itu adalah orang yang tidak berintegriti. Sebab itu mereka boleh undi lagi orang yang beri duit. Itu persoalannya. Jadi kita saban tahun kita mengeluarkan pelajar-pelajar yang cerdas. Saban tahun semakin ramai yang celik ataupun berpendidikan, educated. Tetapi dari segi mentalitinya, apabila orang beri 100, 200 pun, mereka tak dapat nak bezakan ataupun mereka tidak merasakan pemberian itu adalah rasuah. Sehingga mereka boleh mengundi orang ataupun calon yang wakilnya beri duit pada mereka. Ini persoalannya. Itu sebab kalaulah perkara ini berterusan berlaku, kita bimbang negara kita ini akan dijual. Rakyat boleh memilih orang yang ada duit. Siapa yang beri duit, itulah yang dipilih. Sedangkan mungkin orang yang beri duit itu bukannya orang yang kompeten, bukan orang yang perform, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang sepatutnya dipilih, bukan pemimpin yang mempunyai integriti, mempunyai perancangan dan sebagainya. Isunya ialah nampaknya walaupun dah 30 tahun, 40 tahun, tetapi ianya tidak berubah. Walaupun semakin ramai yang cerdik, tetapi masih lagi tidak dapat membezakan antara orang yang pemimpin yang berintegriti dan yang tidak berintegriti. Wang RM100 dan RM200, RM300 menjadi ukuran untuk mereka memilih pemimpin. Ini persoalan yang perlu difikirkan. Jadi memanglah Barisan Nasional ini dia suka kepada perkara itu. Dia suka pada orang yang boleh pilih bukan berdasarkan kepada kelulusan, bukan berdasarkan kepada performance, tetapi dia biarkan saja perkara ini berterusan daripada dulu sampai sekarang berlaku. Ini amat bahaya kepada negara kita. Jadi apa yang dapat kita lihat daripada apa yang saya perkatakan tentang isu, walaupun lebih ramai ataupun ramai yang telah mendapat pendidikan, yang mendapat kelulusan akademik yang hebat, tetapi dari segi integriti ataupun dari segi mentaliti mereka untuk membezakan antara rasuah dan tak rasuah, kerana ada satu mentaliti mengatakan tak kisahlah siapa naik pun, siapa jadi kerajaan pun sama, jadi orang yang beri 100, 200 itulah yang kita kena pilih. Ada mentaliti macam tu. Yang tak beri itu, dia tak tahu bahawa 100, 200 itu hanyalah ketika itu, tetapi kita ingin melihat masa depan negara. Negara kita ini ketinggalan disebabkan kita tidak memilih pemimpin berdasarkan kepada ciri-ciri kepimpinan yang baik, tetapi kita memilih pemimpin berdasarkan kepada siapa yang boleh beri duit. Begitu juga ketika pemilihan UMNO, sebab pemilihan UMNO lah sebenarnya manifestasi daripada situ. Siapa pemimpin yang banyak duit, dia akan menang ketua cawangan. Siapa banyak duit, dia menang ketua bahagian. Siapa yang banyak duit, menang AJK Majlis Tertinggi. Dan ini telah terbukti, bukan saya buat tuduhan. Ada pemimpin UMNO yang ditangkap dan tidak dibenarkan bertanding dalam pemilihan UMNO beberapa ketika dulu. Sebabnya adalah rasuah dalam UMNO, rasuah politik wang. Jadi saya tak nak sebut nama, tetapi ada 2-3 orang yang tak boleh bertanding, yang disabitkan kesalahan, tak boleh bertanding jawatan-jawatan tertentu. Ada. Tetapi masalahnya negara kita ini, politik wang dalam parti itu tidak diambil tindakan oleh SPRM. Itu isunya, sedangkan ianya adalah rasuah juga. Itu menjadi masalah. Jadi bagi saya lah, kalaulah perkara ini tidak dapat diselesaikan, maksudnya negara kita masih membiarkan ataupun sistem pendidikan kita tidak dapat melahirkan rakyat yang berpandangan jauh, rakyat yang dapat membezakan antara pemimpin yang berintegriti dan tak berintegriti ini, rasuah tak rasuah ini, maka sampai bilalah negara kita akan macam ni? Sampai bilalah negara kita tidak dapat melahirkan
pemimpin yang berkualiti. Kerana ukuran untuk memilih pemimpin itu berdasarkan siapa yang boleh beri duit, beri benda pada masa itu. Jadi bagi saya memanglah itu sebab sebenarnya saya tak jemu-jemu untuk menyeru kepada rakyat supaya jangan memilih UMNO Barisan Nasional dan Pilihan Raya, kerana UMNO Barisan Nasional ini mereka ini sengaja membiarkan isu ini, iaitu sengaja membiarkan isu politik wang ini berterusan. Sebab itu dalam pemilihan UMNO, setiap kali pemilihan UMNO, isu ini tidak berkesudahan dan terbukti. Saya bukan tuduh, memang ramai pemimpin UMNO yang telah dipalitkan, yang telah disabitkan kesalahan rasuah politik wang oleh jawatan kuasa disiplin mereka, tetapi ianya tidak dibawa ke SPRM. Itu isunya. Jadi UMNO BN membiarkan perkara ini kerana mereka tahu ini antara senjata mereka untuk menang. Jadi walaupun kita buat aduan dan sebagainya, seolah-olah perkara ini tidak memberi bekas. Jadi itu sebab sebenarnya sistem, kalau pemimpin UMNO pun, bekas Presiden UMNO pun disabitkan dengan kesalahan rasuah, dah jelas Presiden UMNO disabitkan dengan kesalahan rasuah, dah dijatuhkan hukuman, hanya nak menunggu rayuan saja. Kalau Presiden UMNO sekarang ini, Zahid Hamidi, dituduh di mahkamah dengan 47, dengan berpuluh-puluhan pertuduhan di mahkamah, jadi apa yang kita nak harapkan? Itu sebab bagi saya rakyat kena buka mata, kerana UMNO dan rasuah ini sudah tidak boleh dipisahkan. Jelas Presiden UMNO, bekas Presiden UMNO telah pun disabitkan kesalahan. Presiden UMNO sekarang ini pun dibicarakan di mahkamah. Itu sebab hanya satu saja cara untuk menyelamatkan negara kita ini daripada isu rasuah, dan satu saja cara untuk menyelamatkan rakyat kita ini supaya dapat membezakan rasuah integriti ini ialah dengan cara menukar kerajaan yang ada. Itu saja. Biarlah orang kata akhir sekali cerita tak ada lain, tukar kerajaan. Memang itulah sebenarnya punca, root cause yang menyebabkan negara kita ini indeks rasuahnya merudum, menyebabkan segala-galanya bermasalah. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan, apa yang saya ingin nyatakan ini, kita jangan sia-siakan. Kita mungkin tidak sempat dengan keparahan ataupun semakin teruk negara kita ini, tetapi kita warisi kepada anak cucu kita ini. Kalau inilah keadaan negara kita, semakin hari semakin teruk, indeks persepsi rasuah semakin merudum, food security kita tak dapat selesaikan, minda rakyat kita mentalitinya masih seperti mentaliti 30-40 tahun dulu, teknologi ataupun kita tak dapat melahirkan saintis-saintis yang hebat, kita tidak dapat memberikan kesenangan, rakyat semakin susah dari segi living cost kehidupan yang semakin membara, maka apa akan berlaku kepada anak cucu kita dalam 10-15 tahun akan datang? Sama-sama fikir.